8 malam 28 April, saya Mior Abdul Malik Rayani. Rakam penyampai saya malam ini. Hawa Rizwan, teruskan bersama kami dalam buletin utama. Syarikat dalam sektor terpilih dibenar beroperasi sepenuhnya bermula esok. Bayaran fasa kedua Bantuan Prihatin Nasional bermula 4 Mei. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan bersetuju membenarkan syarikat dalam sektor terpilih beroperasi sepenuhnya tanpa sekatan masa di sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula esok. Menteri Kanan Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam satu kenyataan berkata, keputusan dibuat setelah menyedari keperluan mendesak mengenai krisis ekonomi negara yang dihimpit kesan pandemik COVID-19. Ia diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi semalam. Bagaimanapun, beliau menegaskan setiap syarikat wajib mematuhi syarat-syarat prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Kegagalan mematuhi SOP akan menyebabkan kebenaran beroperasi dibatalkan serta-merta dan dikenakan tindakan undang-undang. Datuk Seri Azmin berkata syarikat yang telah dilulus untuk beroperasi sebelum ini tidak perlu memohon kepada MITI untuk mendapatkan kebenaran. Inisiatif ini akan memberi anjakan pada pemulihan sistem rantaian bekalan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi permintaan domestik dan luar negara. Ia sekaligus akan memberi impak positif pada pendapatan syarikat khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan sokongan terhadap langkah-langkah diambil Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI berikutan PKP untuk mengekang COVID-19 sejak 18 Mac lalu. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, baginda bertitah demikian ketika menerima menghadap Datuk Seri Azmin Ali menerusi sidang video di Istana Negara. Baginda menzahirkan sokongan terhadap usaha memastikan bekalan makanan dan keperluan asas rakyat mencukupi dan tidak terputus sepanjang tempoh PKP berkuat kuasa. Al-Sultan Abdullah turut berkenan mengambil maklum dengan keputusan Jemaah Menteri menubuhkan jawatan kuasa khas Kabinet membendung impak COVID-19 kepada negara, khususnya kemudaratan terhadap kedudukan kewangan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu, baginda menyeru semua pihak agar terus bersabar dan tabah mengharungi situasi ini sehingga keadaan pulih. Tiga perkara nak tanya soalan sikitlah. Pembayaran fasa kedua Bantuan Prihatin Nasional BPN akan dibuat bermula Isnin depan. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz berkata pembayaran dibuat kepada semua penerima golongan B40 dan M40 termasuk isi rumah atau individu bujang. Dalam masa sama, lebih 3.26 juta permohonan baru BPN dan juga rayuan telah diterima kerajaan ketika ini. Daripada jumlah ini, sebanyak 2.96 juta merupakan permohonan baru dan 305,000 adalah rayuan. Proses ini akan tutup pada hari Khamis, 30 April ini, dan pengumuman pembayaran pula akan dibuat pada minggu depan selepas proses semakan selesai. Bagi pembayaran fasa pertama BPN, sebanyak 7.74 juta penerima telah menerima bayaran BPN berjumlah RM5.47 bilion. Proses bayaran tunai bagi mereka yang tiada akaun bank telah bermula sejak 17 April lalu. Sehingga kini, lebih 157,000 penerima telah menerima bayaran secara tunai di cawangan Bank Simpanan Nasional seluruh negara. Dalam pada itu, bantuan khas kewangan RM500 untuk 2.5 juta penjawat awam dan pesara termasuk veteran Angkatan Tentera Tidak Berpencen telah dibuat pada 23 April. Manakala bantuan RM200 kepada 1.5 juta pelajar IPT juga telah disalurkan bermula semalam.
Sementara itu, lebih 8,500 perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan telah mendapat bantuan dana pinjaman mudah PKS membabitkan peruntukan RM4.5 bilion. Ia peningkatan berbanding RM2.7 bilion yang diluluskan kepada 5,000 PKS minggu lalu. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 1.5 juta pekerja daripada 195,000 majikan akan menerima bantuan di bawah program subsidi upah setakat ini. Bantuan melibatkan peruntukan RM1.35 bilion iaitu peningkatan daripada RM1.2 bilion minggu lalu. Pakej prihatin ini bertujuan untuk membantu rakyat dan perniagaan untuk tempoh selama 3 hingga 6 bulan dalam menghadapi cabaran wabak COVID-19 ini. Kerajaan telah pun memulakan usaha untuk merangka pelan pemulihan semula ekonomi dalam jangka masa pendek, sederhana dan panjang. InsyaAllah, pelan pemulihan ekonomi ini akan dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. Sementara itu, permohonan geran khas prihatin untuk perniagaan mikro akan dibuka Jumaat ini. Proses permohonan akan diselaraskan dan diumumkan Lembaga Hasil Dalam Negeri dalam masa terdekat. Kementerian Kesihatan menjangkakan kes baru COVID-19 akan berjaya mencapai rekod satu angka menjelang pertengahan Mei ini. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, anjuran itu dibuat berdasarkan pola pertambahan kes baru di Malaysia yang kini memasuki fasa pemulihan dan hanya merekodkan 2 angka sejak beberapa hari lalu. Sasaran itu hanya akan berjaya dicapai sekiranya orang ramai memberikan kerjasama untuk terus kekal berada di rumah selain menjaga kebersihan diri dan melakukan penjarakan sosial ketika berada di tempat awam. Unjuran kita ada, modeling kita ada dan sekarang ni kita lihat laporan daripada Singapura pun ada memberi kita punya unjuran. Tetapi kita sekarang ni, alhamdulillah kita setakat ni kita ada dah tempoh seminggu dah kita ada double digit ataupun 2 angka. Dan kita unjurkan mungkin dalam seminggu 2 lagi. Sebagaimana saya katakan 2-3 hari lepas, mungkin dalam seminggu 2. Jadi mungkin pertengahan bulan Mei kita akan dapat capai single digit. Tetapi kita sama-sama kita kena amalkan norma-norma baru kita, bukan hanya Kementerian Kesihatan tetapi juga rakyat Malaysia kena amalkan norma-norma baru dan kalau tak ada keperluan di luar, duduk di rumah. Itulah mesej kita. Sekarang ni kalau duduk di rumah paling selamat. Jadi tak dapat jangkitan daripada seorang ke seorang. KKM turut berharap kes kebolehjangkitan berkurangan kepada paras 500 hingga 1,000 kes berbanding 1,719 kes setakat ini. Negara dalam pada itu mencatatkan kes baharu terendah hari ini sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dengan 31 kes direkodkan. Angka yang pulih juga memberangsangkan dengan 75 kes dibenarkan discharge iaitu 2 kali ganda berbanding bilangan kes baharu hari ini. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,851 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,719 kes dan mereka telah diasingkan serta diberi rawatan di hospital. Sehingga kini seramai 36 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 17 kes memerlukan bantuan pernafasan. Kes baharu wabak itu melibatkan 10 kes import manakala 21 kes lagi adalah penularan dalam komuniti. 1 kematian dilaporkan membabitkan lelaki warga tempatan berusia 67 tahun. Datuk Dr. Nur Hisham dalam beritu mengesahkan terdapat 1 kes bayi yang baru dilahirkan oleh ibu yang juga pesakit positif COVID-19 juga dijangkiti penyakit sama. Bayi itu disahkan dijangkiti selepas 18 hari dilahirkan. Kita tak pasti tapi mungkin berlaku masa mengandung kita tak pasti. Tetapi apa yang kita dapati ialah dalam proses tersebut tiada komplikasi yang berlaku. Tetapi sekarang ni ada laporan. Dalam perkembangan berkaitan, tiada kes pesakit COVID-19 yang sembuh di negara ini dijangkiti semula virus itu. Jelas beliau, ada beberapa kes dikesan adalah virus bersifat lemah dan tidak menjangkiti orang lain.
Baik, KKM dalam pada itu percaya terdapat pekerja di Pasar Borong Kuala Lumpur menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Sri Petaling Ibu Negara. Kumpulan itu mendapat jangkitan dan telah menjangkiti orang lain di kawasan terbabit. Kita lihat sekarang ni kes yang positif, jumlah kes yang positif ialah 74, di mana 13 bukan di Pasar Borong. Berarti mereka adalah peniaga-peniaga di pasar-pasar lain, tapi datang ke Pasar Borong dan mengambil membeli sayur-sayuran dan sebagainya secara borong, tetapi pulang ke pasar awam yang lain, contohnya di Bahau. Jadi bila dikesan ada positif, jadi kita akan ambil tindakan saringan, iaitu kontak rapat di Bahau. Contohnya ada 60 peniaga di Bahau. Kita tutup pasar tersebut, denyah kuman, dan juga kita ambil tindakan close contact. Jadi 5 kes baru jangkitan COVID-19 direkodkan hari ini di Pusat Bandar Utara dan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur. Tindakan pengesanan kes aktif dan saringan juga diambil di Pasar Awam Taman Mega, Pasar Besar Jalan Uthman di Petaling Jaya dan Pasar Chowkit. KKM juga sedang mengesan mereka yang berhubung rapat dengan pemborong ataupun peniaga di Pasar Borong Kuala Lumpur yang positif COVID-19. Jelas Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, terdapat sebuah pasar di lokasi lain yang turut mengambil bekalan daripada pemborong di Pasar Borong berkenaan. Kita dapati ada satu pasar di tempat lain. Juga tempat pemborong tadi daripada Pasar Borong membawa ke tempat lain. Pasar itu juga akan dipastikan supaya peniaga-peniaga di situ juga menjalankan saringan kesihatan iaitu swab test seperti di Pasar Borong. Tambahnya, ketika ini peniaga dan pemborong yang mempunyai kad pengesahan daripada hospital kerajaan ataupun klinik swasta menyatakan mereka negatif COVID-19 sahaja dibenarkan untuk menjalankan urus niaga. Beliau berkata Pasar Borong Kuala Lumpur mempunyai rekod individu yang positif dan Majlis Keselamatan Negara MKN telah mengarahkan supaya semua pemborong dan peniaga untuk melakukan ujian calitan. Baik, malam semalam 790 pelajar institusi pengajian tinggi IPT dari 9 universiti di Zon Tengah pulang ke Zon Utara dan tiba di kampung masing-masing. Ini menunjukkan rayuan pelajar dipenuhi oleh kerajaan sebelum berakhirnya PKP fasa ketiga hari ini. Bermula malam ini pula, 88 pelajar dari Zon Utara akan bergerak pulang ke Zon Tengah. Datuk Seri Ismail Sabri berkata sejumlah 4 IPTA terlibat dalam penghantaran pulang pelajar. Malam ini 88 pelajar daripada Zon Utara akan bergerak ke Zon Tengah. Daripada Universiti UNIMAP, UUM, UITM, Pulau Pinang, USM dan UITM Merbuk. Dan mereka akan bergerak menggunakan bas dari semalam yang menghantar pelajar ke Zon Utara. Selepas disanitasi bas tersebut, mereka akan bergerak malam ini untuk ke Zon Tengah. Manakala bagi perjalanan pulang esok, 4,878 pelajar akan bergerak secara intrazon iaitu di dalam zon yang sama. Ia membabitkan 653 pelajar zon utara, 1,165 zon timur, 2,164 zon Sabah, 11 Labuan dan 833 Sarawak. Zon utara melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak, sementara zon timur Kelantan, Terengganu dan Pahang. Operasi penghantaran pelajar dari Zon Tengah ke 3 negeri di utara tanah air berjalan lancar. Semua bas tiba mengikut jadual awal pagi tadi sebelum pelajar diserahkan kepada ahli keluarga dan dibawa pulang ke rumah masing-masing. Di Kedah, semua 31 bas yang dinaiki 561 pelajar universiti selamat tiba di 9 destinasi di negeri itu. Mereka termasuk 130 pelajar dari 7 IPT yang tiba di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star dengan menaiki 9 bas pada jam 5 pagi. Sebaik tiba, semua pelajar menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum mereka dijemput ahli keluarga. Sebahagian daripada pelajar dihantar anggota polis pulang ke rumah masing-masing. Di Pulau Pinang, seramai 223 pelajar
pelajar selamat tiba di beberapa lokasi di 5 daerah di negeri itu. Di pejabat daerah seberang Perai Utara, bas pertama dari Universiti Islam Sains Malaysia tiba pada jam 4.25 pagi. Diikuti bas membawa pelajar dari Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Malaya. Ketibaan mereka disambut dengan penuh kesyukuran oleh ibu bapa serta wakil keluarga. Di Georgetown, seramai 36 pelajar tiba di Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut. Mereka menarik nafas lega apabila selamat pulang ke pangkuan keluarga serta menghargai jentera kerajaan yang menguruskan penghantaran pulang dengan lancar dan selamat. Baik, Majlis Keselamatan Negara sedang memperhalusi prosedur operasi standard SOP lebih lengkap untuk zon hijau dan akan mengumumkannya dalam masa terdekat. Ia akan dilaksanakan jika kerajaan memutuskan untuk memberi kelonggaran kepada kawasan berkenaan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata SOP yang sedang dirangka itu berada di peringkat akhir dan dijangka dimuktamadkan minggu depan. Kita akan mencadangkan mungkin mereka dibenarkan untuk keluar, turun ke bawah dan sebagainya, tetapi tidak lagi boleh keluar luar daripada kawasan mereka. Mungkin di dalam gated area tersebut. Bolehlah bawa anak turun dan sebagainya. Dan SOP dikeluarkan. Mungkin blok by blok, time ditentukan, mungkin 2-3 jam, satu blok dan sebagainya. Ini semua sedang dirangka oleh MKN dan kita juga sedang mendapatkan input daripada seluruh kementerian supaya SOP yang akan dikeluarkan menyeluruh yang meliputi semua kementerian. Sementara itu, mengulas cadangan kedai makan dibuka hingga jam 10 malam sepanjang Ramadan, beliau berkata setakat ini masih kekal dengan SOP lama iaitu ditutup pada jam 8 malam. Namun, perkara itu boleh dipertimbangkan dalam penyediaan SOP terutama bagi kawasan zon hijau. Manakala untuk permintaan premis gadai dibenar beroperasi, Datuk Seri Ismail Sabri berkata beliau pasti jika kemudahan Ar-Rahnu di Bank Rakyat dibuka kerana institusi kewangan berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Bagaimanapun, MKN akan melihat cadangan itu membabitkan kedai pajak gadai lain dalam zon hijau. Kementerian Kesihatan KKM menerima kurniaan peribadi Sultan Kelantan, Sultan Muhammad Kelima berupa 2 juta sarung tangan getah perubatan untuk digunakan petugas barisan hadapan. Sumbangan diserahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Taqiyuddin Hassan yang mewakili Sultan Muhammad Kelima kepada Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adham Baba. Turut hadir menyaksikan majlis ringkas di bangunan KKM ini ialah Ketua Setiausaha KKM Datuk Seri Dr. Chan Chow Min dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Okey, terima kasih ya.
Anda masih bersama Buletin Utama. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali dan Exco Kerajaan Perak Razman Zakaria masing-masing didenda RM1,000 kerana ingkar perintah kawalan pergerakan. Kedua-duanya dituduh di Mahkamah Magistrate Greig bersama 13 yang lain mengaku bersalah atas kesalahan itu. Kesalahan dilakukan pada jam 5.30 petang di Ma'had Tahfiz Al-Quran Lidawah wal Imamah Lenggong, Perak pada 17 April lalu. Mengikut fakta kes, tertuduh terdahulu menghadiri lawatan kerja rasmi di Klinik Kesihatan Lenggong. Mereka kemudian singgah di Ma'had Tahfiz berkenaan untuk menunaikan solat asar sebelum berhimpun di Dewan untuk jamuan makan. Pertuduhan dibacakan bersama dan semua tertuduh mengaku bersalah dan membayar denda. Sebelum ini, gambar Datuk Dr. Nur Azmi dan Razman menghadiri jamuan tular di media sosial. Susulan kejadian itu, mereka mengeluarkan kenyataan mohon maaf selain mengakui kesilapan yang dilakukan. Ahli Parlimen Kuantan pula Fauziah Saleh akan didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru esok kerana menyebarkan berita palsu. Bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan berhadapan pertuduhan berhubung hantaran yang dibuatnya menerusi Facebook. Hantaran itu mendakwa berlaku keadaan di luar kawalan di Kompleks Immigration, Kastam dan Kuarantin CIQ bangunan Sultan Iskandar, Tambak Johor. Ia susulan kepulangan warga Malaysia dari Singapura. Pihak Immigration Johor bagaimanapun menafikan dakwaan itu dan membuat laporan polis. 12 April lalu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad berkata, polis telah merakam keterangan Fauziah bagi membantu siasatan. Siasatan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 505-B Kanun Keseksaan kerana fitnah dan mendatangkan khianat awam. Kes turut disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dalam hal itu, pakar undang-undang dan perlembagaan Profesor Emeritus Datuk Dr. Syad Salim Faruqi berkata, hukuman yang dikenakan ke atas orang kenamaan akibat melanggar PKP membuktikan pelaksanaan undang-undang negara ini tidak mengenal kedudukan ataupun pangkat. Jelasnya, orang ramai harus mengambil serius terhadap perintah yang dikeluarkan pihak berkuasa dalam membendung penularan COVID-19. Equality before the law and equal protection of the law. And these prosecutions will indicate that official policy is to treat everyone as alike. So there are no two separate standards for the rich and the poor, the powerful and the powerless. That's good. But of course, bear this in mind that these two cases cannot be made as a sort of a example. Tambah beliau, kerajaan juga perlu sentiasa mendengar luahan hati rakyat untuk melihat apa yang perlu dilaksanakan, terutamanya memperbaiki kualiti capaian terhadap keperluan masyarakat. Jimat sebanyak RM800 dan nikmati udara segar bersama keluarga anda di rumah dengan penyulin udara Kowe Lombok 2. Baik, selepas sebulan terkurung di dalam rumah masing-masing, penduduk Bandar Baru Ibrahim Majid dan Kampung Datuk Ibrahim Majid bersyukur dan menarik nafas lega selepas arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD ditamatkan hari ini. Penduduk bagaimanapun masih perlu mematuhi arahan PKP selain tempoh bertenang selama seminggu di kawasan berkenaan. Tinjauan di sekitar Bandar Baru Ibrahim Majid dan Kampung Datuk Ibrahim Majid mendapati suasananya masih sama seperti tempoh PKPD. Sukatan jalan raya masih beroperasi di laluan masuk utama dan sepanjang jalan berkenaan. Jadi untuk berita selanjutnya, larang-larangan dan masih lagi dalam keadaan kawalan kerajaan, pergerakan kita sampaikan juga daripada itulah bergrup WhatsApp supaya kita bukan sebebas setelah sekononnya kita dah sebebas mana gitu. Ujarnya, penduduk akur dengan sebarang arahan dan keputusan pihak berkuasa. Penduduk juga dinasihatkan agar tidak mengabaikan setiap langkah pencegahan yang diamalkan sebelum ini. Pada 27 Mac lalu, dua kawasan itu menjadi lokasi pertama dikenakan PKPD selepas 61 penduduknya dikesan positif COVID-19. Kira-kira 3,570 penduduk daripada hampir 700 keluarga berada di kawasan itu serta 9 kampung rangkaian.
Bukan sahaja berdepan risiko wabak yang mengancam nyawa, penduduk dan pekerja di sekitar Pasar Harian Selayang mendakwa turut berdepan risiko lain. Menurut Ahli Jawatankuasa Persatuan Pasar Borong Berkenaan, Abdul Aziz Muhammad Alias, beliau menerima rungutan pekerja pasar yang tidak tahan dengan bau busuk. Dikatakan berpunca daripada sisa bahan basah ditinggalkan peniaga sekaligus mengundang kehadiran haiwan pembawa penyakit. Kru kami meninjau pasar ini pagi tadi. Walaupun belum dibenarkan beroperasi, namun kelihatan beberapa orang peniaga berada di premis untuk memeriksa peralatan dan barangan jualan mereka. Terdapat ikan-ikan yang salah busuk dalam peti-peti ditinggalkan begitu saja. So ini perlu kerja pembersihan lah. Dan lalat langau dan sebagainya. So tikus pun berkeliaran di situ. Jadi kita minta lah DPKN dapat membantu untuk menguruskan supaya mengekalkan kebersihan inilah. Jelas beliau, walaupun Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL kerap membersih dan melakukan proses sanitasi sepanjang penutupan pasar berkenaan, namun tindakan itu masih tidak mampu menghilangkan bau busuk. Bau ikan busuk, lagi nyamuk lebih, tikus semuanya. Itu saja saya tak tahu cerita lebih. Pasal saya pun tak ada kuasa cerita DB. Tapi memang bau busuk lah. Mungkin bau banyak busuk. Teruk. Tak boleh kenal, tak boleh duduk punya. Bukan sudah orang berapa hari? Ini sudah tutup lekat 1 minggu. Tapi sudah bau ada berapa lama sudah? Bau baru ini 2-3 hari. Sehubungan itu, pihak berkuasa digesa mencari kaedah lain dalam memastikan masalah itu segera diselesaikan sekaligus dapat menghindar penularan penyakit lain selain COVID-19. Sebelum ini, pasar berkenaan ditutup 4 hari bagi menjalani proses sanitasi selama 3 hari berturut-turut. Soalnya, kehilangan deria penglihatan bukannya penghalang mencari nafkah untuk keluarga. Itu kelebihan Rajid Hairani atau lebih dikenali sebagai Wak Legend yang terkenal dengan kemahiran memanggang ayam di Kuching, Sarawak. Biarpun buta, ayam panggang hasil air tangannya adalah antara yang terbaik. Ikuti laporan Adib Osman. Wak Legend 46 tahun mula mengalami masalah penglihatan sejak tahun 2004 berikutan kerosakan saraf mata. Namun daya penglihatannya semakin merosot sehingga tahun 2007 sebelum dia buta sepenuhnya. Pun begitu Rajid tetap gigih meneruskan kerjayanya memanggang ayam biarpun menghadapi kesukaran pada permulaannya. Berbekalkan deria pendengaran dan deria rasa, dia mampu menjalankan kerjanya dengan baik. Yang paling penting kami adalah dengar tetesan minyak tu. Apabila kami dengar tetesan minyak tu, kami tahulah berapa kali tetesannya akan kami tahu, kami akan baliknya. Apabila tahap masak, kami akan terasa. Hati kami dapat dibulak apabilanya masak. Pada bulan Ramadan, Wak mula melakukan persiapan memanggang seawal jam 9 pagi. Beliau juga mampu menyediakan bara api, malah tahu memastikan tahap kepanasan yang sesuai untuk menghasilkan ayam panggang yang masak sempurna. Dalam sehari beliau memanggang antara 40 hingga ke 50 ekor ayam mengikut tempahan pelanggan. Wak tu dengan ayam panggang yang dipolah kami orang tu adalah seolah-olah irama dengan lagu. Si ada wak, kami orang si akan manggang. Karena wak is the best. Beginilah menakjubnya seorang insan yang tidak mampu tak melihat namun masih gigih mencari rezeki dalam menyediakan ayam panggang. Ini sekaligus membuktikan bahawa di sebalik kekurangan pasti ada kelebihan kepada mereka yang benar-benar berusaha. Laporan Adib Osman, TV3, Sarawak. Ini pula bermodalkan wang bantuan prihatin nasional BPN, seorang ibu tunggal bersama saudaranya menjadi pendapatan baru sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan Ramadan. Mereka mengusahakan perniagaan kreatif pakej barangan dapur basah yang siap disiang dan dicuci sebelum dihantar kepada pelanggan. Khidmat ditawarkan itu kini menjadi lubuk rezeki bagi Siti Hartika Syari dan adik sepupunya Kauthar Hikmah Amiruddin. Idea itu telah lama difikirkan, namun hanya bermula 10 April lalu selepas menerima wang BPN. Sejak itu hidup mereka berubah menyediakan tempahan pelanggan bagi keperluan harian seperti ikan, ayam, daging dan makanan laut segar secara dalam talian. Terus on the spot je buat macam tu. Kita buat guru WhatsApp, kita invite, share dengan kawan-kawan. Mula share dengan kawan-kawan je. And then first order yang pertama pun cuma 8 order je, 8 set, 8 rumah je bermula dengan 8 rumah.
So hari ke hari tu dia increase lah. Bermula hanya berdua dengan seorang penghantar barang, selepas 2 minggu mereka kini mampu mengupah 3 pembantu dan 4 penghantar pesanan. Rutin mereka setiap hari keluar ke Pasar Borong seawal jam 5 pagi untuk mendapatkan bekalan segar supaya kerja memproses barangan dapat dilakukan segera sebelum dihantar kepada pelanggan. Melihat potensi khidmat berkenaan, mereka berazam menambah baik dan meneruskan perniagaan itu selepas PKP berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala di Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Wahai manusia, kalau kamu sabar, kalau kamu balik ke jalan Allah, stop maksiat, istighfar, minta ampun dengan Allah, ini urusan yang terbaik kepada kamu. Khasnya zaman corona ni, kita kadang-kadang mesti muhasabah diri, mana kesalahan kita, dan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tattaqu. Mudah-mudahan ramai-ramai buat, Allah selamat kita insya-Allah. Laporan Detik Niaga. Kelembapan ekonomi global disebabkan pandemik COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Malaysia yang dijangka perlahan sehingga tahun depan. Ketua Penyelidik TA Securities, Khalade Govindan berkata, pasaran yang kurang menggalakkan ketika ini turut menjejaskan banyak sektor perniagaan dan kedudukan kewangan syarikat. Economic condition doesn't look very good at this point in time, and surprisingly, many investors are oblivious to the impact of COVID-19, judging from the market performance so far. If you look at global institutions like IMF, they already cut their GDP growth forecast for the global economy just recently. Last year, they were projecting about 3% growth for global economy this year, and in the recent forecast, they have cut it to a contraction of 3%. As a comparison to last financial crisis in 2009, during that time, the contraction was only 0.1%. Merujuk kepada unjuran tabung kewangan antarabangsa IMF, beliau berkata krisis yang tidak pernah dilihat sebelum ini akan mewujudkan ketidaktentuan terhadap kehidupan rakyat. Ini termasuk Malaysia yang ekonominya berkait dengan rantaian bekalan global, di samping memberi kesan negatif ke atas pelaburan asing, komoditi, pelancongan serta kejutan domestik susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC dan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC dan sektor swasta menyumbang RM95.4 juta menerusi rangkaian tindak balas bencana bagi memerangi COVID-19. Daripada jumlah itu, RM79.8 juta bagi menyokong hospital kerajaan membeli bekalan perubatan, manakala RM15.6 juta lagi untuk bantuan kemanusiaan yang tiada kaitan dengan perubatan. Sumbangan melibatkan ventilator, kelengkapan pelindung diri seperti penutup hidung dan mulut, sarung tangan, makanan dan minuman, baucer tunai serta keperluan logistik. Ia akan diedarkan ke lokasi terpilih iaitu 55 buah hospital, 19 pusat kesihatan, 9 universiti dan projek perumahan rakyat PPR. Salcom Axiata Berhad merekodkan lonjakan sehingga 30% penggunaan rangkaiannya di beberapa kawasan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula. Ketua Pegawai Eksekutifnya Irham Nawawi berkata kapasiti rangkaiannya kebanyakan digunakan untuk persidangan video dan kandungan hiburan seperti Netflix, YouTube, iFlix dan Microsoft Office 365. We're seeing a significant increase in our network, but so far is within the capacity that we have allocated, between 20 to 30% in certain areas. But what's important is it's not just the increase in overall capacity, but seeing the different trend of utilization, different timing of how this network is being utilized. I think more importantly also the different geographical areas.
Tambahnya, trend trafik yang tinggi ini telah berubah ke kawasan perumahan berbanding kawasan perniagaan sebelum ini. Memandangkan kebanyakan masyarakat mula bekerja dari rumah, penggunaan data internet tinggi adalah berterusan sepanjang hari ini sehingga lewat malam. Sehingga kini, Celcom mempunyai lebih 12 juta pengguna di seluruh negara. Lazada sentiasa di sini menemani anda. Dapatkan barangan keperluan harian dan kami akan hantarkan terus kepada anda. Duduk di rumah dan biarlah Lazada teman you. Sementara itu, negara jiran Singapura yang mengesahkan 528 kes baru jangkitan COVID-19 hari ini. Ia menjadikan jumlah kes positif kini menjangkau 14,591 kes. Bagaimanapun, tiada kes kematian direkodkan. Menurut Kementerian Kesihatan Singapura, 8 penduduk tetap negara itu antara yang disahkan positif, manakala selebihnya daripada kluster asrama pekerja asing. Di Iran, akibat percaya cecair metanol dapat membantu menyembuhkan COVID-19, lebih 700 orang dilaporkan maut akibat minum bahan kimia itu. Menurut pihak berkuasa, setakat ini 728 disahkan maut keracunan antara 20 Februari dan 7 April. Laporan berkaitan pandemik COVID-19 yang dikeluarkan kerajaan awal April juga menunjukkan kes berkaitan keracunan metanol mengalami peningkatan mendadak 10 kali ganda. Sementara jumlah individu yang hilang ataupun kabur penglihatan akibat mengambil metanol juga dipercayai lebih tinggi daripada angka yang dilaporkan. Sehubungan itu, kerajaan dilaporkan mengarahkan pengilang metanol menambah pewarna tiruan ke dalam produk mereka agar rakyat dapat membezakan dengan etanol iaitu alkohol untuk mencuci luka. Sehingga kini Iran merekodkan lebih 91,000 jangkitan COVID-19 dengan 5,806 kematian. Penunjuk perasaan di Lubnan bertindak merusuh dengan merosak dan memecahkan beberapa bank tempatan. Ia selepas negara itu melanjutkan perintah kawalan pergerakan menyebabkan kejatuhan mata wang tempatan dan kenaikan harga makanan. Beberapa orang awam cedera. Walaupun berdepan kerisauan penularan pandemik COVID-19, Burundi tetap meneruskan kempen pilihan raya presiden negara itu. Ribuan penyokong hadir dalam kempen itu bagi membuat pilihan antara 7 calon presiden pada pilihan raya yang bakal diadakan 20 Mei nanti. Ratusan peluncur kembali ke pantai terkenal di Australia, Bondi Beach, selepas negara itu mengumumkan pembukaan semula pantai kepada orang awam. Ia dibuat selepas kes COVID-19 mencatatkan penurunan dan beberapa kawasan secara beransur menarik balik perintah berkurung. Selepas perintah kawalan pergerakan dikuatkuasakan di Pakistan, sekolah di negara itu berusaha menggalakkan murid untuk membuat kerja sekolah dari rumah. Bertemakan COVID-19, cabaran lukisan Stay at Home dapat memenuhi masa lapang murid dengan aktiviti berfaedah selain dapat meningkatkan kesedaran murid terhadap pandemik itu. Persaingan 64 pasukan bagi merebut gelaran juara pertama FIFA Pro Club bagi kejohanan eSports My Stay at Home Challenge 2.0 melabuhkan tirainya hari ini. Pertarungan sengit menyaksikan pasukan Akatsuki XXX muncul juara selepas mengatasi pasukan Sempolo menerusi penentuan sepakan penalti. Perlawanan akhir FIFA Pro Club menyaksikan pertembungan menarik Akatsuki XXX dan Sao Paulo. Aksi pusingan pertama berkesudahan dengan keputusan seri 1-1 selepas jaringan pembukaan Sao Paulo berjaya diikat Akatsuki. Perlawanan diteruskan dengan pusingan kedua, namun persaingan sengit yang disajikan mengheret permainan ke aksi masa tambahan. Juga kebuntuan pemenang memaksa pemenang ditentukan menerusi sepakan penalti. Sehingga sepakan ke-10, Akatsuki gah menghasilkan semua jaringan, menewaskan penjaga gol A1 yang digunakan Sao Paulo. Dan Zal 77 muncul wira menyelamatkan sepakan ke-10 Sao Paulo untuk keputusan penalti 10-9 memihak Akatsuki.
Selaku juara, Angkat Suki membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM3,000. Sementara itu, dalam aksi Grand Final PUBG Mobile, persaingan 16 pasukan akhir berlangsung sengit sepanjang 4 pusingan, bermula dengan penguasaan Westa Cheetah dari Melaka pada pusingan pertama. Kebangkitan disajikan wakil Kuala Lumpur Governor Project Alpha pada 2 pusingan berikutnya untuk meraih mata penting, walaupun terlepas peluang untuk mencatat satu lagi chicken dinner pada pelawanan terakhir yang menjadi milik Team Madness dari Pulau Pinang. Jumlah 64 mata yang dikumpul Governor Project Alpha membolehkan mereka meraih gelaran juara, mengulangi kejayaan satu lagi pasukan dari Kuala Lumpur berubah gaming pada edisi pertama kejohanan. Impian berganda yang tidak menjadi kenyataan tahun 2020 sepatutnya diabadikan pemanah para negara S. Suresh dengan 2 detik indah, iaitu bertanding di Tamasya Paralimpik Tokyo dan disusuli dengan majlis perkahwinannya. Namun perancangan itu kini nampaknya terpaksa dirombak dan memerlukan perincian semula dalam pelaksanaannya. S. Suresh, juara dunia recurve 2019 memanah para kembali ke rumah keluarganya di Kuala Ketil sejak awal bulan lalu berikutan penularan wabak COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan PKP membuatkannya berlatih sendiri di rumah dalam masa sama ingin memulihkan kembali kecederaan bahu dan dada yang dialaminya. Mengikut perancangan awal, pemanah para negara Suresh mahu menamatkan zaman bujangnya selepas bertanding di Tamasya Paralimpik Tokyo tahun ini. Sebenarnya saya dah memang ada planning untuk kahwin tahun ni bulan 11. Saya fikir selepas Paralimpik tu saya akan kahwin. Tapi bila dah tahu Paralimpik dah tunda, saya terpaksa kahwin juga sebab dah 70%, 70% dah habis. Saya dah bayar untuk semua. So saya tak boleh stopkan juga majlis tu. So terpaksalah saya kahwin tahun ni. Selepas itu baru pergi Paralimpik. Saingan yang dianjakkan kepada tahun 2021 itu juga bererti rakan senegaranya mempunyai masa untuk melipat gandakan persiapan dan memburu slot kelayakan tambahan ke Tokyo. Pemanah berusia 26 tahun itu meraih tiket automatik ke Paralimpik selepas mencatat sejarah baru dengan membawa pulang pingat emas kejuaraan dunia para 2019 dari Hertogenbosch, Belanda. Kali terakhir Malaysia meraih kejayaan di pentas berkenaan ialah menerusi Allahyarham Muhammad Salam Sidik yang memenangi gangsa pada edisi 2011 di Turin, Itali. Segmen Galeri Sukan malam ini kita imbas kembali detik cemerlang gandingan penembak negara Nur Ayuni Farhana Abdul Halim bersama Nur Suryani Taibi meraih emas acara 10 meter air rifle berpasangan wanita pada Sukan Commonwealth 2010 di New Delhi, India. Kejayaan ini antara yang mencetuskan semangat kontingen negara untuk mengumpul 12 emas keseluruhan, menjadikannya pencapaian paling berjaya sepanjang penyertaan Malaysia dalam Tamasya 4 tahun sekali itu. Nur Ayuni ketika mengimbas detik manis itu berpendapat tuah nyata memihak mereka pada hari itu. Waktu itu saya masih lagi bawah umur tapi saya dah dipertanggungjawabkan sebagai prospek medal, prospek pingat. Jadi pada saya waktu itu condition saya memang agak shaking. Kami ada 40 shot dalam lepas 5 ke 10 shot alhamdulillah saya dah boleh overcome nervous tu. Di mana saya cuba untuk bertenang sekejap. Dengan masing-masing melakar 395 dan 398 bidikan, Nur Ayuni serta Nur Suryani memang tidak menjangka pingat emas akhirnya berjaya digenggam. Debarannya cukup hebat. Tamat saingan penuh menyaksikan mereka hanya berkelebihan 3 mata ke atas penembak Singapura apabila mengumpul 793 mata keseluruhan. Waktu kami meninggalkan match area untuk pergi ke changing room tu dalam keadaan yang shooter lain masih fight dengan kami punya point. Dan bila kami diumumkan yang final result is goal untuk kami, waktu tu saya dengan Suryani dua-dua terkedu. Kami tak tahu nak cakap apa. Yang kami boleh ucapkan waktu tu syukur alhamdulillah dan kami berpelukan.
Kejayaan ini juga menamatkan kemarau emas dalam acara rifle sejak kali terakhir dimenangi Nurul Huda Bahrain pada edisi 1998 di Kuala Lumpur. Dengan itu sekian segmen sukan, saya Abu Bakar Atan. Teruskan bersama Buletin Utama. Salam hormat. Tak cukup duit? Log masuk ke perbankan internet. Cari duit now. Pilih nombor telefon bimbit dan hantar. Selamat! Semua bank pun ada de. Peluang menang Mercedes-Benz GLA 200. Duit now ke nombor telefon bimbit lah. Senang! Bolehkah shampoo anda memulihkan rambut rosak? Ini dua sampel rambut dengan kerosakan berbeza. Satu dirawat dengan Dove. Di bawah sinaran UV, lihat bagaimana Dove mengesan dan memulihkan rambut yang sangat rosak. Untuk rambut licin dan lembut dari akar ke hujungnya, Dove Intense Repair. Nivea Hokkaido Rose Whip Foam diperkaya dengan rose Hokkaido mewah yang boleh tahan di bawah 25 darjah Celsius dan mengandungi 36 kali antioksidan untuk membersih dari dalam dan memulihkan keserian agar sihat dan kekal berseri. Juga terdapat dalam micellar water, menanggalkan makeup kalis air. Kulit kekal berseri walaupun selepas makeup ditanggalkan. Kepintaran dan kecergasan adalah penting untuk kanak-kanak. Similac Gain Plus Gold, perintis yang memperkenalkan kombinasi 2FL, nukleotida dan sistem IQ. Anak yang cergas, cepat belajar. Bertemu kembali. Polis menahan salah seorang lelaki yang dicaki terlibat dalam kes samun berkumpulan di sebuah rumah di Bandar Utama Petaling Jaya 22 April lalu. Suspek yang berusia 18 tahun ditahan dalam satu serbuan di Kampung Ampang Indah, Ampang semalam. Dalam serbuan itu, polis merampas sepucuk pistol tiruan, satu beg sandang dan 2 telefon bimbit. Suspek telah masuk ke rumah dan telah mengasyukan senjata, kita syaki pisau lah kepada ni. Kejadian berlaku pada minggu lepas. Pistol tu dia tertinggal kat rumah. Pistol kita dapat kat rumah. Ya. So adakah MO ni pun menggunakan pistol untuk menakutkan penghuni sekiranya terserempak, dan pada kes ini memang terserempak pada pagi itu. Selamatkan Rekod mendapati suspek mempunyai 4 rekod jenayah berkaitan dadah dan 7 kes curi kenderaan. Suspek kini direman 2 hari untuk siasatan lanjut. Dalam pada itu, polis turut menahan 5 lelaki berhubung kes samun sebuah kedai serban nikah di Petaling Jaya pada 10 April lalu. Baik, sekian dulu paparan malam ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan ataupun masalah yang ingin disuarakan di sepanjang tempoh PKP ini dan juga penularan wabak COVID-19, email kami ke news@tv3.com.my. Semoga di bulan Ramadan ini kita dijauhkan dari wabak COVID-19 dan segala penyakit lain. Salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.